أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anak kesayangan aku, dirikanlah solat dan hendaklah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan juga hendaklah kamu menegah segala bentuk kemungkaran dan bersabarlah di atas perkara musibah yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perlunya kamu mengambil berat untuk kamu melakukannya. Shadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 17. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, bersyukur kehadrat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi berkumpul dalam suatu majlis perkongsian ilmu menggunakan kitab pengajian Al-Huda An-Nabawi fi Qalbi, petunjuk Nabawi bagi hati. Yang ada muka surat boleh tengok pada muka surat, yang ada kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-29. Kita menyambung rahsia musibah ataupun ujian musibah yang Allah timpa ke atas kita. Apakah rahsia yang tersirat? Kita dah habis yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Rahsia ujian musibah. InsyaAllah malam ni kita akan berpindah kepada perkara yang kelima. Dia ada 6. Tak lama lagi ni, berapa lain lagi ke surat, kita akan pindah pula pada hadis yang ketiga. Jadi pada malam ni kita menyambung, tuan-tuan, perkara yang kelima. Apa lagi yang nak disebut oleh tuan kitab tentang rahsia berlakunya musibah ataupun ujian musibah kepada hambanya. Sesungguhnya, kita baca di situ, sesungguhnya kejayaan dalam ujian menghadapi musibah hanya dengan bersabar atau redha dan rela menerimanya, atau dengan bersyukur. Kejayaan diukur. Kejayaan bila mana diuji oleh Allah, dengan musibah diukur bila mana kita ada kesabaran. Kemudian disusuli dengan rela dan redha. Sabar, rela dan redha. Dan keempatnya bersyukur. Rupanya di tengah-tengah musibah yang melanda ni, kita perlu bersyukur. Bukan hanya bersabar, tetapi juga perlunya, tuan-tuan, kita bersyukur. Yang berlaku, sedang berlaku bencana banjir Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor. Alhamdulillah Perak tahun ni nampak tak berapa nak menjadi banjir tu, ya. Bukan kita minta, tapi alhamdulillah, ya, Allah tak bagi Kedah, Perak banjir seperti mana kita tengok Pahang. Sampai Datuk Siti Nurhaliza pun menung dia. Sedih sangat dia. Sebab sekolah Clifford, tempat dia mengaji dulu, nampak bumbung aja, habis. Ini bencana banjir
yang sememangnya kita tahu waktu ini waktu tengkujuh, ya, maka hujan turun lebat, akibatnya berlaku bencana banjir. Kita tengok tu dah susah dah lepa, bayangkan yang menanggung. Hak yang tengok ni kita kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Mereka yang menanggung macam mana tak tahulah. Sampai nak tenggelam dah bumbung, habislah harta benda, barang-barang elektrik, TV, peti air dan macam-macam lagi. Macam mana nak beli balik, nak mengadakan balik? Habis rumah yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Ini satu ujian menuntut mereka yang sedang berada di negeri dilanda banjir, bukan hanya sabar, bukan hanya rela redha, tapi syukur. Macam mana pula kita nak faham syukur bila mana musibah bencana berlaku? Hati akan bergelora dengan sebab tidak bersabar. Manusia apabila diuji maka akan mengalami 4 keadaan. Maknanya bila orang yang diuji ni, hati kita bergelora, dan dia akan jadi hati yang kadang-kadang meruntun, yang kata meruntun jiwa, dia bergelojak sampai peringkat boleh menyalahkan takdir. Tu pun ada tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai bila mana bencana berlaku itu kita menyalahkan takdir Allah, sedangkan kita beriman kepada Allah, daripada Allah, Rasul, malaikat, Quran, hari kiamat, sehingga pada qada dan qadar, qadr khairihi wa syarrihi, kita yakin adanya qada dan qadar. Ini boleh menyelesaikan konflik jiwa, yang jiwa meruntun tadi. Dah sampai peringkat tipis dah iman, nak menyalahkan takdir. Tuhan ni tak reti ke? Dah mula tuan-tuan. Tuhan ni tak aci, udah main aci pula. Tuhan ni tak patut. Dah. Kenapalah Tuhan jadi macam ni? Nampak? Sebab iblis dan syaitan inilah yang disuka. Bila mana ditimpa musibah ujian, iblis syaitan ni menyuruh kita supaya renggangkan diri daripada Allah. Hati jiwa yang beriman sebelum ni dah betul-betul berkobar-kobar. Apa pun berlaku yang terjadi, aku tetap Allah, bahkan Allahus Samad, aku bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang memberi pertolongan kepada makhluk. Tuan-tuan, tak diuji tak apa, bila Allah uji tuan-tuan, sampai peringkat nampak Tuhan tak patut, Tuhan tak aci, menyalahkan takdir, akhirnya kita risau, khawatir iman kita derail, tergelincir daripada landasan. Dia boleh jadi tergelincir. Orang Tara kata tergelincir. Dia boleh tergelincir tuan-tuan, sebab akhirnya kita kalah dengan hasutan iblis, syaitan, dan balik tadi kita tidak menjadi orang yang sabar. Sebab itu Allah sebut tadi, wasbir ala ma asabak, wasbir ala ma asabak. Sebelum tu Allah kata semayang, wahai anak Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anak kesayangan aku, kata Luqmanul Hakim. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Semayang, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Bila mana ditimpa musibah, maka kamu kena sabar. Semayangnya amar ma'ruf nahi munkar, bersabar di bila mana ditimpa musibah. Akhirnya Allah sebut, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian itulah yang amat dikendaki dalam perkara-perkara yang dinyatakan itu untuk kita lakukan. Maknanya Allah suruh semayangnya, begitu amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dengan sabar di atas musibah. Yang ni Allah suruh kita lakukan. Artinya ini ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara di bawah ini kata tuan kitab, manusia apabila diuji, kebiasaan normally, kebiasaannya
ya, mereka akan mengalami 4 keadaan. Yang pertama, kata tuan kita, bagaimana keadaan yang pertama manusia bila mana diuji? Maka yang pertamanya mereka tidak sabar. Baik, iaitu ada manusia mengambil jalan dalam melepaskan diri daripada musibah dengan cara yang tidak dibenarkan syarak. Macam-macam. Satu tadi, mulut duk bercakap benda-benda yang tak patut, menyalah takdir itu dan ini. Yang kedua, tindakan perbuatan, ada yang sampai bertindak mencederakan tubuh badan, mencederakan diri dia sendiri, macam-macam keadaan dengan pisau dan sebagainya. Dan ada peringkat yang ketiga, dia bunuh diri. Yang ni berat lagi tuan-tuan. Dia tak sabar dengan musibah yang melanda menimpa diri dia. Kita tuan-tuan ada iman, kita tak boleh ambil pendekatan puak-puak kafir. Kita dengar orang Jepun, orang Cina, pelajar-pelajar bila tak cemerlang, tak berjaya dalam exam, ada pelajar universiti, pelajar sekolah menengah dan sebagainya, mereka kecewa sungguh bila mana tengok result keputusan exam ni tidak berjaya, sedangkan mereka dah bertungkus lumui. Akhirnya kecewa, mereka terjun bangunan. Tu biasa Jepun, Cina, India. Kadang-kadang masalah hutang. Yang ni tuan-tuan, masalah hutang ni tak boleh nak bayar, ugut sana sini, macam alung lah kita kata. Macam mana nak cari duit, nak cari ke sana ke sini, musim PKP pula, Covid ni lagi lah. EPF pun tak dapat pula, lagi dia meradang, nak dibakarnya bangunan EPF. Dia masuk dah, mohon dah online, tiba-tiba EPF kata permohonan anda tidak berjaya sebab anda bujang. Lagi dia marah. Bujang apa benda, aku dah beranak dah, cucu dah 12 cucu, katanya bujang lagi. Tadi sahabat dalam Facebook dia meradang sebab EPF kata dia bujang. Dia punya maki lah macam-macam EPF, tak pasal-pasal tuan-tuan. Maki berjemaah tak tahulah tak berjemaah ni. Dia menyalahkan EPF, gila ke aku dah kahwin dah, cucu ada 10 orang, 12 orang. Boleh EPF tulis tu sebab tak dapat kerana apa? Bujang. Wallahualam betul ke tidak, ataupun dia main-main dalam FB dia. Ini nak cerita orang yang tak sabar ni, macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh jadi. Bunuh orang pun ada. Pelajar di Terengganu yang sebaya, tak pasal-pasal perempuan tu umur sebaya dengan dia. Apa salah kita tak tahu, sampai peringkat boleh ditikam, dia rondoknya pisau ni, tengkuk ni patah sebahagian pisau. Allah. Lepas tu pula dipotongnya tangan perempuan tu. Apalah sangat kesalahan perempuan tu, rakan sebaya dia. Kalaulah kata nak pinjam duit, contohlah tak dapat nak pinjam, takkan buat macam tu pada kawan. Tak apalah kalau kata perempuan tu ejek dia, muka kau ni tak lawa, muka kau ni macam ungka bukan monyet. Katalah macam tu, takkanlah kot sampai nak pergi bunuh kawan yang hina diri kita. Ini masalah hari ni tuan-tuan. Anak-anak muda, anak remaja, dia susah nak sabar, dia payah nak sabar. Dia jadi panas, sekejap dia jadi panas. Ada orang kata makan daging banyak sangat, tak tahulah tuan-tuan, wallahualam. Jadi maknanya nak hilangkan panas baran, marah, jangan makan daging banyak. Tak tahulah betul ke tak, kan? Tetapi kita tengok orang Arab memang makan daging kuat, kambing tuan-tuan. Tengok macam mana orang Arab nak marah aja, kira nak bergaduh, nak berkelahi aja. Itu nak berbalah aja kalau tengok orang Arab. Betul ke tidak, wallahualam. Ada orang kata jangan terlalu banyak makan daging sebab dia mempengaruhi jiwa kita, cepat melonjak marah. Maknanya kena makan sayur. Jenuh lah, hari-hari bayam, pucuk paku, pucuk ubi, tak larat kita tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tadi, ya, bila mana berlakunya musibah ni, kebanyakan orang, kata tuan kita tadi, mereka tak sabar dan mereka melepaskan diri daripada musibah tadi dengan cara yang tidak syar'i. Seumpama seorang yang diuji dengan fakir, lalu ia mencuri
atau menerima rasuah atau menipu. Begitu juga seperti orang yang diuji dengan kematian orang yang disayangi, lalu ia memarahi Allah dan tidak sabar, maka haram hukumnya, ia berdosa dan akan diseksa pada hari kiamat. Ini antaranya. Allah uji dengan fakir miskin. Saya pengalaman di Lembaga Zakat Selangor 15 tahun, bahagian kutipan dan bahagian agihan, menyelia rumah fakir miskin di Tanjung Karang, Kuala Selangor. Pengalaman tuan-tuan, orang fakir miskin ni Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Dekadal faqru an yakunal kufra. Kefakiran itu boleh membawa kepada kufur. Allah uji dia dengan susah fakir ni, dia boleh jadi kufur. Dia boleh jadi tuan-tuan engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat satu surau di dalam satu tempat kawasan penempatan fakir miskin, namanya Desa Kasih, penempatan Desa Kasih, Sungai Kajang, Tanjung Karang. Lebih kurang ada lebih 24 buah rumah fakir miskin. Dan kita buat surau. Kemudian bukan setakat kita bagi duit bantuan bulanan, bantuan tahunan, iuran sekolah anak, baju sekolah anak, tapi juga kita bimbing mereka dari sudut kerohanian, iman. Kita takut orang fakir miskin ni akidah dia pun boleh lari. Yang kita dengar banyak cerita, bila pergi pejabat agama, pejabat zakat, tak bagi duit, dia kata baik aku pergi gereja. Gereja lagi senang dapat duit. Allah, ini bukan kata main-main tuan-tuan ni. Dia pergi sungguh, pergi gereja, church. Memanglah dibagi makan nasi kandar, kemudian dibagi duit gitu gini. Di Brickfield di Kuala Lumpur, pada setiap hari Jumaat yang kita nak sembahyang Jumaat, akan ada orang-orang tertentu mengagihkan makanan. Waktu ni waktu nak Jumaat. Siapa dia? Jangan tanya tuan-tuan. Dia pun ambil kesempatan mengagihkan ni makanan itu ini. Tuan pergi Brickfield, jalan Brickfield, tengok memang ada hari Jumaat. Yang kita takut ni, yang kita takut, kita orang yang ada duit patut kita mampu tolong. Macam Abid Liu lah, sampai orang kata Abid Liu ni elok jadi Perdana Menteri senang. Bukan kata jadi menteri, Perdana Menteri. Mereka kata Abid Liu ni sebab dia cepat bagi, dia tak ada apa jawatan politik, dia bukan YB. Tapi tuan-tuan, tengok cara dia menghulurkan bantuan sumbangan, macam kalah YB tuan-tuan. YB pun tak macam dia, siang malam ke Johor kejap, dah ke Kedah pula, udah ke Kelantan, udah ke Pahang. Ni orang yang kadang-kadang dia tak dapat bantuan, dia menyalahkan. Apa ni agama Islam ni? Patut-patut kita senang dapat duit zakat tuan-tuan. Bukan tak bagi, dia ni jenis keliling habis tuan-tuan. Selangor ni ada berapa daerah? 17 daerah lebih kurang. 17 ke? Bawah sikit. Dia dah pergi setiap kaunter di daerah-daerah. Dia pergi kaunter Kajang, dia dapat 100. Dia pergi pula kaunter Kuala Selangor, dapat lagi 100. Dia pergi pula kaunter Shah Alam, kaunter zakat, dapat lagi duit. Keliling kita cek, oh dia dah balon ni bukan sikit duit. Tiba-tiba datang di sini, dia nak minta lagi. Bila kita cek rekod, oh dah banyak dah dia dapat. Macam mana nak bagi tuan-tuan? Kemudian yalah, kita tak bolehlah kata dia ni dapat duit, kita kena tanya dia, kamu beli dadah ke beli gajah nanti, ataupun ketum? Kita tak boleh tanya macam tu. Kebiasaan yang minta duit yang on the spot ni ada masalah, ada problem. Hak mereka ni homeless, gelandangan satu. Kemudian yang kedua, ini berpenyakit, jenis penyakit dadah, penyakit ganja. Yang ni kita khawatir, kita takut. Sebab ada fakir miskin ni, asnaf fakir miskin yang dapat duit zakat tuan-tuan, main nombor.
Saya tak nak sebutlah daerah mana di Selangor. Dia dapat duit zakat, dia main arba'atun digitun maghnum. Untuk diarabkan. Digitun tu maksud nombor lah. Arba'atun 4. Digitun nombor, maghnum magnum 4 nombor ekor. Ada fakir miskin, asnaf dapat duit zakat, dia pemain nombor. Tu satu. Yang kedua, ada dapat duit zakat kena tangkap khalwat. Tu macam mana? Hak yang datang orang buta minta duit zakat. Okeylah, itu tak apa, kita boleh consider lagi. Orang buta datang minta duit zakat. Dia kata saya ni tak ada kerja apa semua, menanggung 2 bini. Buta 2 bini tuan-tuan. Kita kata aku tak buta pun jenuh ni. Ni buta 2 bini. Okay, kita boleh consider, tak apalah. Sebab mungkin masa dia kahwin dulu dia ada duit. Tapi bila dah bini 2 dah beranak itu ni tak ada kerja, okey kita boleh. Tapi masalah bila mana dapat duit zakat ni buat maksiat, kita takut jadi syubhat. Bukan kita menyusahkan orang yang nak ambil duit zakat ataupun nak jadi asnaf, kena banci elok-elok, teliti apa semua kan. Kalau sekiranya dia dapat duit zakat, dia beli rokok, tuan-tuan reda ke? Iyalah, kita kata aku bagi zakat ni terpulang pada pejabat zakat, itu depa punya hal. Sekurang-kurangnya kita nak tahu juga ke mana agihan wang zakat. Adakah orang yang menerima tu betul-betul menggunakan ke jalan Allah untuk anak isteri, takut tak sampai. Tuan, macam-macam perangai. Ada yang dulu kita bagi duit cash tak masuk dalam akaun. Bila dapat pada suami tak bagi pada isteri, tak bagi pada anak. Isteri datang, mana duit zakat ustaz? Kita kata dah bagi dah, suami dapat dah, ketua keluarga kita bagi pada ketua. Oh tak bagi, suami tak bagi pada saya, anak pun tak dapat makanan apa benda. Macam mana ni? Marah kita. Akhirnya kita buat kaedah wang zakat kita masuk dalam akaun. Setiap asnaf mesti mana kena buka akaun. Kalau tidak kita takut duit bagi cash pada suami habis ghaibul ghuyub. Tadilah dia beli nombor mungkin bangkali dengan rokok, dia pergi mengopi mengetih. Oh macam-macam perangai. Kadal faqru an yakunal kufra. Fakir miskin ni boleh jadi kufur. Bila kita hantar surat hadir program tahsinul ibadah, tahsinul salat, tahsinul qiraat, datang ke surau, kalau ada 24 buah rumah tadi, maknanya sekurang-kurangnya 24 orang datang. Tuan-tuan, berapa orang yang datang? Ada 4 orang, hak 20 tak datang. Tapi bila waktu nak terima duit zakat, pejabat buka pukul 8, pukul 6 dah standby dah, beratur dah tuan-tuan. Yang tak ada nama pun mencelah juga. Bab nak terima duit zakat hebat, tapi nak program yang kita susun atur untuk mereka asnaf tadi, tak semua yang boleh bagi kerjasama. Kenapa? Mentaliti tuan-tuan. Pernah tuan-tuan saya tegur budak ni, anak fakir miskin, dia pakai baju Carlsberg yang ada tulis Carlsberg, C-A-R-L-S-B-E-R-G, Carls. Sekarang orang tak panggil Carlsberg, Carls. Itu jenama arak, khamar. Saya kata, dek, rumah banyak orang bagi baju gitu gini, baliklah tukar. Ni baju tak elok pakai ni, ada tulis Carlsberg, jenama arak. Dia pun balik tuan-tuan. Kita ingatkan ditukar baju elok. Dia balik tuan-tuan, dibawanya parang nak hambatnya saya. Allah, terkejut beruk, mujuh mak dia ada. Halang. Dia ambil parang. Marah, kita tegur. Tukuk tu yang kata tu, mentaliti fakir miskin. Bila dapat duit zakat mereka suka, tapi bila suruh semayang berjamaah, hadir majlis ilmu, memang susah. Lebih-lebih lagi kalau kata fakir miskin ni sebagai nelayan yang duduk di tepi pantai. Oh ya Allah, bukan senang nak bimbing mereka tuan-tuan, macam-macam ujian ya. Tapi bagus pula bila kita datang, kemudian ustaz nak ikan ustaz, pula dah offer pula ikan, udang, sotong. Kita kata berat ni, sekarang kita ambil jadi fitnah kan. Kita bekerja walaupun dia ikhlas nak bagi kan, dia nelayan. Jadi kita nak ambil ni, kita takut sebab Nabi pernah bagi warning. Nabi pernah bagi warning, orang
yang pergi kutip duit zakat, ambil zakat, Nabi kata dalam hadis. Kemudian dia buat balik, ada 2 uncang. Dia kata pada Nabi, ni hadhihi zakat, yang ni adalah duit zakat, dan yang ni uhdiyali, orang hadiah pada aku ya Rasulullah. Nabi kata, kamu seorang ambil zakat, dah ada bahagian, kalau gaji, gajilah, dan kamu tak boleh terima hadiah daripada orang. Sebab tuan-tuan, ambil zakat ni, ada orang yang ihsan, ya, dia suruh kita tolong kira, okey, kita dah kira dia punya zakat dia berapa yang kena bayar, masuk dalam poket 100, masuk dalam poket 100. Ini Nabi tegah, Nabi tegah, kamu ambil duit tu bukan hak kamu, ni uncang zakat, ini uncang hadiah orang. Nabi kata cukup, kamu nanti hari kiamat duit ini akan membelenggu di belakang kamu. Kalau kamu ambil duit, kalau kamu ambil seekor kambing, kambing berada di belakang kamu nanti menjadi azab. Kalau kamu ambil seekor lembu, maka lembu berada di belakang kamu pada hari kiamat. Tu yang kita takut bila Nabi sebut macam tu. Tu kira ambil zakat, dia bukan minta orang bagi, tuan-tuan. Nabi tegah. Had yang rasuah, tu nak tengking sikit, tuan-tuan. Had yang rasuah, terang-terang ambil duit under table. Yang bagi duit kopi, had tu had ni apa semua. Tuan-tuan, macam mana nak jawab besok di hadapan Allah? Ambil zakat yang macam ni pun Nabi tegah. Tak boleh, kamu tak boleh ambil. Sebab kamu dah ada, kamu punya gaji, kamu dah ada dah, kamu punya bahagian. Macam orang tanya, ambil zakat fitrah. Zakat fitrah RM7. Dia tak ada duit tukar RM10. Kita terima, tengok-tengok tak ada duit tukar. Macam mana? Kata pembayar zakat fitrah tadi, tak apalah, RM10, yang lebih tu saya sedekah. Ini nak kira macam mana, tuan-tuan? RM3 sedekah. Kalau 100 orang tak nyorongin ambil fitrah, tuan-tuan, nyorongin lah, yuk duit raya katanya. Ya, duit raya, tapi ingat Nabi tegah tadi, kita dah ada dah, kita punya portion kita dah ada dah, bahagian kita. Yang mana ambil kutip fitrah ni dah ada dia punya bahagian. Tapi orang bagi bukan sikit. Tu kalau yang RM3, ada yang bagi 100. Kita pun buat-buat tak ada duit pecah, sudah. Kadang-kadang duit pecah ada, tapi pembayar zakat tak apalah, zakat dia baru RM70, okeylah, tak apalah, saya sedekah. Sedekah tu nak kena tahu dulu. Kita tanya pada dia, cik, sedekah ni macam mana? Sedekah maknanya untuk saya ke, ataupun niat sedekah ni untuk saya agihkan pula pada fakir miskin? Tuan-tuan, kalau ambil zakat itu, ambil duit tu, hukum dia tadi macam mana? Kalau tak haram jadi syubhah. Bagi saya lah, ambil zakat fitrah elok, tak payah ambil. Kecuali kalau kita ambil zakat fitrah ni yang miskin, yang tu tak apalah, sebab kita kata sedekah itu untuk orang fakir miskin. Tapi kita rumah banglo reta 4 biji, tuan-tuan, bila pembayar zakat fitrah tu kata keep the change lah, tak apalah, ambil lah, lebih tu saya sedekah. Kalau boleh tak apa, kita ambil, tapi jangan kita gunakan untuk diri kita, keluarga. Ambil tadi berapa, kita agih bagi pada orang fakir miskin, itu lebih baik. Sebab kita dah ada bahagian. Ini nak sikit bagi pengetahuan, sebab saya pengalaman 15 tahun di lembaga zakat Selangor. Macam tu jugalah kita bagi tahu. Ada yang setengah duit sedekah lebihan daripada zakat fitrah tu, yang kata okeylah saya sedekah. Tuan-tuan, kadang main ribu, tuan-tuan, 2-3 ribu dia boleh dapat. Ni Ramadan ni tak sampai 100 hari lagi ni, tuan-tuan, kan lama lagi. Memang moncah kita yuk. Tu yang kadang-kadang bukanlah orang sini okeylah ambil zakat sini, mungkin yang lain, dia ternanti-nanti ni bila nak kutip zakat fitrah. Sebab dia tahu orang bagi duit tu punya banyak, lebih keep the change, lebih keep. Biasa orang tak mau dah. Bukan masuk orang tak mau macam mana, tak apalah, dia fikir dia nak pahala. Yang kita manfaatkan, ambil duit tadi, kita sumbang, bagi pula infak ataupun sedekah pada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Itu cadangan saya lah. Kalau tuan-tuan nak ambil juga, itu kena tanya Jabatan Mufti Perak. Mufti Perak ataupun Jabatan Mufti, dia ada pendirian ataupun mereka punya pandangan yang lain daripada Selangor.
Sebab kita tak nak duit tu jadi macam milik kita mutlak, sedangkan orang niat sedekah. Kerja kita tak berpeluh pun tuan-tuan. Duk koyak resit zakat nah bagi ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Kadang berdoa pun tidak ambil. Dia ambil duit zakat nah resit dah belah. Doa lah sikit ambil, hafal sikit ajarakallahu fima a'taita. Nak baca terjemahan, baca lagi bagus. Semoga Allah memberi ganjaran daripada zakat yang ditunaikan. Yang kedua, wa barakallahu fima abqaita, semoga Allah berkati daripada ibadat zakat yang ditunaikan. Yang ketiga, wa ja'alallahu laka tahura, semoga Allah bersihkan dirinya daripada dosa dan hatinya daripada kekotoran. Tapi kalau orang ramai beratur nak dekat 200, janganlah tuan-tuan sampai terjemahan. Cukup sekadar ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Amin. Doa sebab dalam ayat Quran, tuan-tuan rujuk surah At-Taubah ayat 103. Allah sebut khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah min sebahagian kadar zakat 2.5%. Amwalihim, jenis-jenis harta ni banyak. Dulu penternakan, pertanian, emas, perak, kemudian simpanan. Sekarang ada zakat saham, sekarang ada zakat gaji, sekarang ada zakat KWSP yang dapat air sinar. Cuma air sinar ni dapat tak melepasi nilai nisab. Nisab hari ni 85 gram emas, semasa nilainya lebih kurang 18,000. Kita keluar baru 10,000, 10,000. Jadi zakat EPF tak kenalah, kecuali dia keluar 50, 55. Hak yang tu banyak. 50 dia keluar 100,000. Kemudian 55 dia keluar 300,000. Yang tu lebih nilai nisab. Setiap kali pengeluaran wajib zakat. Itu tidak syarat haul, sebab dia dah lama di dalam caruman, lebih daripada setahun dah kerja, 10 tahun lebih dah haul. Jangan kata oh kena tunggu setahun tak payah, keluar je lebih nisab bayar. Berapa kali kita buat pengeluaran? 50 sekali, 55 sekali, 2 kali kita kena bayar zakat EPF. Lepas kita keluar tak payah bayar tiap-tiap tahun dah, kecuali kita ambil daripada wang EPF tadi, katalah 100,000, takkan kita habis dalam setahun. Tak tahulah, kalau orang habis-habislah. Tapi katalah dalam setahun dia simpan dalam akaun Maybank ataupun bank Islam, yang tu dia dikenakan pula zakat simpanan, bukan zakat KWSP. Tapi EPF sekali je. Ni bukan nak kuliah zakat ni, tapi nak cerita sikit lah tadi. Bila mana zakat itu pula kata Allah tujuan membersihkan dirinya daripada dosa dan menyucikan jiwa daripada kekotoran, sifat mazmumah. Kemudian Allah kata wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan doakan ke atas orang yang menunaikan zakat, sebab doa itu memberi ketenangan, sakinah, kata Allah. Maknanya walaupun tak wajib, tapi adabnya kalau ada yang bayar zakat, doa sekejap, wasalli alaihim, doakan ke atas mereka, kata Allah. Itu antara. Jadi tuan-tuan, nak cerita tadilah artinya orang fakir miskin, Allah uji dengan kefakiran mereka, dengan kemiskinan mereka. Ada yang tak boleh terima kemiskinan yang Allah uji tadi, mengakibatkan mereka melakukan perbuatan syariqah, mencuri, sampai peringkat hirabah, merompak, sampai rasuah. Yang ni kita takut. Memang betul lah tuan-tuan, rasuah ni berlaku disebabkan kerana apa? Gaji tak cukup, miskin. Ini punca. Tapi nak kata tak cukup sampai bila pun, kalau duit macam mana banyak sekalipun tuan-tuan, memang kita tak akan cukup. Kontraktor ni bukan sikit duit dapat satu projek berapa ribu, tapi dia masih lagi tetap nak rasuah. Bila mana nak satu projek kena rasuah, nak satu projek kena rasuah. Saya teringat di Bandar Tun Hussein On, Ceras, lepas kuliah subuh, ada satu orang datuk, Ustaz, dia tanya saya, sebab dalam kuliah tadi saya sentuh pasal rasuah. Gini Ustaz, kami kontraktor Melayu ni Ustaz, kadang-kadang tak boleh nak avoid, tak boleh nak elak daripada ni duit under table ni. Sebab nak dapat projek, kalau tak bagi duit ni
kita tak boleh lawan Ca. Mereka ni main duit, kita tak main duit, susah nak dapat projek. Boleh tak Ustaz, saya niatkan bagi mereka duit tu sebagai sedekah. Cih, ni Datuk ni tuan-tuan. Kalau macam tu lah boleh dalam Islam, boleh tukar niat jadi sedekah. Senang perbuatan dia jadi, ya, matlamat menghalalkan apa juga cara, tak boleh. Islam tuan-tuan meletakkan matlamat tidak menghalalkan cara. Cara batil, matlamat baik. Dia nak buat masjid tapi curi duit orang, tak boleh. Mana boleh curi duit orang, merompak duit orang, kemudian nak tolong fakir miskin, kemudian dia nak buat surau masjid sekolah agama, tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara, cara tak kena. Jadi kerana itu jangan kata boleh menghalalkan sesuatu yang haram ni berdosa besar. Mengharamkan sesuatu yang halal pun sama juga berdosa besar hukum. Tak boleh tukar hukum. Rasuah tetap rasuah sebab ada kepentingan. Dan kita baca Akta Pencegahan Rasuah 1967. Tuan-tuan tengok macam mana giving or taking or offering, bukan setakat yang beri, yang menerima, bahkan yang menjadi interperson, orang tengah pun dia terlibat sama. Tak boleh tuan-tuan, nak kauting-kauting tak boleh. Baru ni saya nak pergi ke Pondok Muallim Selim Riba, ya. Kemudian ialah kita pun tak tahulah, ada pula polis di celah-celah tiang. Lepas tol apa dia Ipoh, mereka dah standby. Lepas tol tu patut tengok kereta banyak, apa hal? Rupa mereka dah tangkap awal dah, ya, yang kata had laju ni. Bila sampai lepas tol, bendera merah naik, bendera merah naik, dah tahu dah ke tepi, ya. Kemudian minta lesen. Apalah, kita bagi lesen, hidup lagi. Tanya, kesalahan apa saya tuan? Dia kata laju. Oh, iyalah, saya akurlah 70 je tuan, dia kata dekat saya. Tapi ni dah pergi 120. Oh, betul lah, sebab saya ni nak ceramah, nak kuliah, ya, di Pondok Muallim Selim Riba. Tak apalah, kita bagi tahu jujur dengan pakai kopiah gini. Bukanlah nak minta ihsan simpati pula. Kalau rasa dia ada kemanusiaan, oh, okeylah, ustaz-ustaz ni nak kena laju, dia nak kena speed, kalau tidak nanti lambat dah gitu gini apa semua. Dia kata saman ni, ya ke? Tak boleh ke ada budi bicara? Sajalah tuan-tuan, saja nak cuit dia. Tak ada budi bicara pun tak apa, kita nak buat macam mana, memang kita salah. Ginilah, kita tak saman sign, tak saman tanda tangan, tapi saman datang ke rumah. Okeylah, tak apalah, kan? Kalau macam tu kata tuan, okey, saya terima. Kita tak boleh kata tuan, tuan tu agak-agak 50 okey tak? Kalaulah tuan-tuan macam tu, RM50 nak bagi pada dia, yang tu tak boleh, itu rasuah. Kalau kata saman datang rumah, okey, kena bayar 150, nama Abdul Halim bin Din, plate number WC 74G. Kalau katalah saman datang 150, kena bayar 150. Daripada kita bagi dia 50, itu namanya rasuah. Rasuah, kita bayar 150. Akhirat tuan-tuan selesai. Dunia ni dah hukum dah, akhirat selesai. Tuan-tuan bayar kat dia RM50, akhirat besok ar-rasyu wal murtasyikin lahuma finnar. Memanglah ustaz, takkan ustaz bongok pula, udah bongok. Takkan ustaz bodoh nak bayar ustaz 150. Bayar ustaz, bayar dekat dia 50. Selesai masalah. Rekod bersih, saman tak ada. Tapi fikir-fikir balik, ialah kalau nak kira bongok bodoh macam tu tak apalah, orang sebut bongok bodoh. Dari sudut kita besok ni, keadaan di akhirat, dia dikira sebagai maksiat tuan-tuan. Sebab kita main dalam, nampak? Kita main duit. Kita main duit. Kalau kita kata kita dapat untung dunia, sebab apa dia? Kita bagi RM50, untung aku daripada 150, save dah 100. 100 itu kita nak makan berapa lama tuan-tuan? Nak menanggung di akhirat neraka Allah ni dalamnya 70 tahun. Sebutir batu yang Nabi kata baling ni 70 tahun. Hampir semua dengar tak tadi satu bunyi yang dengar, yang apa dia, yang kuat? Sahabat kata, iyalah ya Rasulullah. Bunyi apa itu ya Rasulullah? Nabi jawab pada sahabat, hadis sahih. Nabi kata, itulah bunyi batu yang dibaling ke dalam neraka Allah.
tempoh yang diambil 70 tahun baru sampai di dasar api neraka. Tuan-tuan, kita dengar tak menung. Untung berapa ringgit? 100 ringgit save daripada kita bayar saman 150. Tapi perbuatan ini yang disebut perbuatan maksiat, macam zina. Seronok sekejap, tuan-tuan. Udah, lepas tu tak menung kita. Allah, aku dah zina, aku dah zina, aku dah zina. Seronok sekejap je. Ada 2 jam? Tak ada, tuan-tuan. Lepas tu melepek je letih, udah nak berdarah lagi. Nak ceritanya sedapnya sekejap. Menanggung dosa zina, arak begitu juga. 40 hari amalan tak diterima. Setitik, 2 titik. Sedap minum arak, tapi kesan dia tu belum lagi akhirat. Rasuah, seronok. Aku save dunia. Nampak 100 ringgit. Hampa bodoh tak bagi duit rasuah. Hampa bodoh, dia kata, biarlah aku bayar saman daripada aku diseksa oleh Allah besok dia. Kenapa? Aku juga terlibat ar-rasyu wal murtashi, killahuma finnar. Kedua-dua dihumban masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi begitu. Azan. Azan. لا إله إلا الله لهدعة الصلاة القائم محمد رسول الله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi seumpama yang disebut oleh Tuan kita tadi, orang yang susah, orang yang fakir tadi diuji dengan kefakiran mereka, akhirnya mereka mencuri, kemudian juga menerima duit rasuah ataupun juga dengan cara menipu. Ini bagi orang yang diuji dengan kesusahan. Walau bagaimanapun susah kita, ya, akidah satu kita kena jaga, yang kedua kita punya akhlak. Jangan sampai sebab diri kita susah tak ada duit kita curi hak orang tanpa orang kata apa, dia mencuri itu maknanya tidak hak, kecuali minta izin tu lain. Pergi kedai, saya tak ada duit nak beli beras, boleh tak saya ambil beras ni dulu, kalau ada duit besok saya bayar. Itu contohlah. Ihsan, kalau orang nak bagi, tuan kedai kata okeylah, ambil lah dulu, sebab jelas miskin. Tapi kebiasaannya bila curi ni dia tak akan bagi tahulah. Ya. Terutama hari ni banyak berlaku kecurian di mana-mana, banyak penagih-penagih dadah di kawasan-kawasan kita. Kalau ada penagih dadah ni tuan-tuan, lipuh tu sampai polis bagi tahu, kami tangkap boleh, tapi berapa lama kami nak tangkap? Duduk dalam lokap, kami kena sediakan makan minum mereka apa semua. Ada kot dalam sebulan tu, kira lama. Lepas tu kami keluarkan balik. Bila keluar balik tuan-tuan, mereka balik jumpa kawan-kawan, dadah balik, mencuri balik, habis besi-besi. Kontraktor buat rumah tuan-tuan, mereka balun curi. Sampai nak macam-macam lah, orang nak bam, orang nak balun. Kesian tuan-tuan, mereka bukan kuat, tulang rapuh ni penagih dadah, sekali hempuk tuan-tuan takut jatuh tu pension mampu tuan-tuan. Tapi mereka itu nak buat macam mana? Kau buatlah macam mana pada aku ni, balunlah dengan besi kayu apa semua. Aku nak buat macam mana? Tetap aku nak makan, nak minum, aku bukan ada kerja aku penagih dadah. Banyak tuan-tuan kehilangan barang-barang, rumah orang masuk, masalah penagihan dadah. Polis pun tak boleh buat apa dah kadang-kadang. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu kita nak kena jaga anak-anak ni, macam-macam jenis pendidikan dan tarbiyah. Kita risau anak-anak bila terlibat dengan dadah, habis rosak. Dicuri barang orang, dicuri hak orang. Orang kan kata, ni anak siapa ni? Dah tak pasal-pasal. Kita dah jenuh dah jenuh nasihat itu ini. Bukan tak usaha, macam-macam usaha, dengan cara mandi, dengan cara terapi, tapi tak boleh juga. Anak tetap dia nak menagih juga. Kita tak bagi duit, dicuri duit kita tu biasa. Dia ugut mak pun ada, letak pisau dekat leher mak nak bagi dah ni 200. Dadah mahal tuan-tuan, bukan jenis main beli pucuk paku. Ya Allah, itu tak ada hal. Dadah mahal tuan-tuan.
Sekali nak nampak 100-200 pisau di leher, apa kita nak kata? Ni anak ni, anak. Ni cerita penagih dadah, bukan sikit penagih dadah. 80% tuan-tuan bangsa Melayu Islam yang menagih dadah ni. Bangsa Melayu kita Islam. Mereka lah yang rancak aktiviti syariqah, mencuri segala-gala orang punya barang, sama ada dengan cara yang kata tadilah di luar ataupun masuk dalam rumah orang. Baik, kemudian di bawah itu begitu juga orang yang diuji dengan kematian yang disayangi, lalu mereka marah Tuhan dan tidak sabar, maka hukumnya haram. Kerana itu peringkat awal Rasulullah larang wanita-wanita yang kematian ahli keluarganya hantar sehingga ke kubur. Maknanya larangan wanita ziarah kubur ni ada asas, sebab mereka buat macam mana perempuan-perempuan jahiliah dulu buat. Kalau tuan-tuan baca kitab Bahrul Madhi Abwabul Janais juzuk yang ke-7, tuan-tuan, kita baca dalam kitab tu Syekh Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi menggunakan bahasa wanita-wanita jahiliah mereka tidak menerima suatu kematian dalam erti kata meratapi kematian dengan cara merogol-rogolkan rambut. Pening kita nak faham merogol-rogol rambut. Kita faham rogol ni benda seksual, tiba-tiba Syekh Marbawi guna merogol-rogol rambut ni, dia tarik-tarik rambut ni. Itu zaman jahiliah. Ini amalan orang jahiliah dahulu, terutama wanita. Maka zaman Rasulullah di awal Islam macam tu juga. Mereka terikut pok-pok jahiliah dahulu, tak boleh terima kematian, meratapi, menangis dan menyebut-nyebut macam-macam lah. Dolah, aku sayangmu Dolah, kenapa kau mati awal Dolah? Ini cerita Dolah lah. Tak boleh terima ni, menangis hohok, ditarik rambut, dia buat koyakkan baju, yang ni mencakar-cakar pipi. Maka peringkat awal Nabi larang wanita pergi ke kubur, ziarah sampai ke kubur kalau ada kematian. Dalam masa yang sama Nabi bagi tarbiyah pendidikan, ya, begini wanita, begini muslimat, begini wanita, begini orang perempuan, ya, kita kena jaga akhlak, adab. Dan cerita tentang takdir kematian ni adalah ketentuan, tak boleh kita ratap, kita meratapi macam mana pun dia takkan hidup balik. Dia takkan hidup balik. Cuma orang Melayu punya tak tahulah, bukanlah peribahasa dia jadi nak ungkapan pun tidak, tapi macam satu kepercayaan. Kalau ada orang mati jenazah di rumah, jangan bagi kucing masuk, takut nanti dilangkah mayat, hidup balik mayat. Gila ke apa ni? Ini tuan-tuan, ini tak boleh pakai orang Melayu punya yang betul ke apa tak tahu, wallahu alam. Kalau boleh hidup dengan cara kucing melangkah, baik 10 ekor kucing masuk. Langkah-langkah mayat, hidup balik mayat. Ini nak cerita dulu masa kita kecil tu, ya. Oi, pantang orang kalau ada mayat dalam rumah, jangan bagi kucing masuk, langkahkan hidup balik. Mana datang benda ni tak tahu, tuan-tuan. Ceritanya mayat tak akan hidup balik, ya. Kalau dah sah mati, tapi kalau mungkin dia belum ajal, kita tak dapat pengesahan doktor, kita pun nak uruskan jenazah, elok pula waktu nak mandi, segar bugar pula, kau memandikan aku segar pula, bercakap pula mayat. Kita rupanya tak dapat pengesahan doktor kematian tu. Itu kita takut. Tapi makna dah pengesahan tu, kita kata okeylah, jelas, maknanya berlakunya kematian. Jadi artinya meratapi itu adalah suatu amalan jahiliah. Dan kalau kita tadi mengungkit-ungkit ataupun menyebut-nyebut Tuhan tak patut, marah Tuhan itu adalah suatu hukum yang haram dan berdosa, maka akan diseksa orang yang tidak sabar tadi, dengan berlakunya musibah ujian di akhirat nanti. Wallahu alam. Cukup sekadar itu. Habis kita yang pertama, dia ada berapa? Dia ada 4 keadaan. 3 lagi sambung kuliah bulan depan insya-Allah, tuan-tuan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'.
Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.